Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 165. Saya Amin Fuad. Apa khabar anda di luar sana? Okey, minggu ni kita nak ada 3 subjek. Tajuk pertama adalah di pasal situasi Wan Kuzin dan Wan Kuzri yang katanya sudah bersedia untuk mewakili Malaysia. Okey, kalau kita tengok ada kenyataan daripada bapanya Wan Kamal mengatakan semua kena faham seperti sukan lain. Ini quote semua kena faham seperti sukan lain. Bola sepak profesional adalah kerjaya yang perlukan aksi kompetitif. Saya percaya Wan Kuzin dan Wan Kuzri akan kekal bersaing di klub Amerika Syarikat. Namun jika mereka juga tidak mempunyai masalah jika mendapatkan ruang serta peluang untuk mewakili skuad Harimau Malaya pada masa akan datang, sudah tentu mereka gembira untuk menyumbangkan sesuatu buat pasukan kebangsaan. Ini quote daripada bapanya Wan Kamal. Okey, kenyataan tersebut sebenarnya tidak disambut dengan baik lah sebenarnya oleh rakyat Malaysia dan netizen Malaysia. Antara sebab yang aku boleh cakap adalah, satu, netizen banyak cakap ataupun rakyat Malaysia cakap, bila dah masuk Piala Asia baru nak datang main untuk Malaysia. Dan juga ada kenyataan-kenyataan daripada bapanya yang sebelum ini mungkin disalah erti ataupun bukan, kalau tak salah erti pun netizen Malaysia tak berpuas hatilah rakyat Malaysia. Macam contoh, dia ada kata yang Wan Kuzin ataupun Wan Kuzri ni akan mewakili Malaysia untuk Sukan C sahaja. Beliau masih mahu menaruh harapan mungkin untuk bermain di Amerika ataupun bermain untuk Amerika Syarikat. Maksudnya Malaysia ni menjadi option kedua, pilihan kedua ataupun tempat persinggahan saja. Dan itu sebenarnya yang orang kata netizen Malaysia marah lah, ataupun rakyat Malaysia marah lah. Dia kata kenapa nak jadikan Malaysia sebagai second option kan. Sudah tentu sekarang ni kita tengok peluang untuk mereka, Wan Kuzin atau Wan Kuzri, untuk mewakili Amerika Syarikat tipis lah. Sebab kita tahu mereka pun dah, orang kata, bukanlah berumur tetapi sudah meningkat umur, masih lagi tidak dipanggil oleh Amerika Syarikat. Basically rakyat Malaysia persoal lah dia punya keikhlasan untuk mewakili pasukan Malaysia. Dan kita tahu kalau nak wakil pasukan Malaysia ni, kita kena lepaskan satu pasport. Maksudnya pasport Amerika Syarikat tu terpaksa ditinggalkan dan hanya satu pasport sahaja. Macam itulah lebih kurang. Katanya ayat-ayat sebelum ni semua adalah datangnya daripada bapanya, kenyataan semua ni bukannya daripada mulut Wan Kuzin ataupun Wan Kuzri, tapi mewakili mereka lah kan. Aku sebenarnya nak bagi opinion sikit ataupun pandangan yang sebenarnya aku pun sebenarnya kalau boleh aku tak nak lah pemain Malaysia yang orang kata jadikan Malaysia ni sebagai second choice ataupun pilihan kedua. Tapi kita kena ingat yang sebenarnya pasukan Malaysia ataupun negara kita ni bukan negara yang powerhouse dalam bola sepak. Jadi kalau ada peluang sedikit pun untuk Wan Kuzin dan Wan Kuzri nak wakil Amerika Syarikat yang mungkin boleh bermain di Piala Dunia, mungkin mereka mengharap kan sebegitu. Tapi kita juga kena ingat hakikatnya dulu Dion Kools pun yang pernah mewakili Belgium bawah 21 tahun sebanyak 18 kali tak salah, juga mengambil masa untuk mewakili pasukan Malaysia. Sebelum dia decide untuk wakili pasukan Malaysia, dia nak tengok dulu adakah dia pun ada peluang untuk bermain Belgium pasukan senior ataupun masih lagi akan boleh bermain di peringkat tertinggi sebelum dia decide untuk mewakili pasukan Malaysia. Tapi bezanya kat sini adalah orang marah Dion Kools tak cakap pasal saya tak nak wakil Malaysia, ataupun sebenarnya dia tak adalah cakap tak wakil Malaysia, tapi dia tak adalah cakap ataupun bapanya cakap yang macam sini tempat persinggahan semua tu. Itu benda tu yang menjadi isu yang membuatkan orang Malaysia macam kecewa ataupun marah lah kan. Tapi itulah isu Wan Kuzin dengan Wan Kuzri ni, aku nak cerita dia bukan pasal nak main Amerika Syarikat sahajalah. Contohnya adalah kalau dia melepaskan pasport dan mewakili Malaysia, committed untuk wakil Malaysia di Amerika Syarikat, beliau akan digelar sebagai pemain import. Dan di Amerika Syarikat, kuota pemain import adalah terhad. Maksudnya dia kena bersaing dengan lebih hebat lah dengan pemain-pemain import yang lain. Dia akan hilang status sebagai pemain tempatan. Jadi mungkin sebab itu jugalah Kuzin dan Kuzri tidak bersedia untuk melepaskan pasport ketika itu. Dan mungkin sekarang mereka rasa lebih selesa ataupun mereka rasa macam, aku tak tahulah macam mana homegrown punya rules lah dekat sana kan. Jadi itu salah satu sebab lah yang aku nampak lah. Tapi kalau ikutkan perasaan aku, ikutkan ego, aku patut je kata macam buat apa nak ambil Kuzin dengan Kuzri ni, kita move on je lah. Sebab dia pernah reject kita kan. Aku pernah ada perasaan macam tu mungkin. Dan barangkali ramai orang rakyat Malaysia mempunyai pandangan sebegitu. Namun kalau kita buang ego kita, buang kemarahan kita, Kalau betul Kuzri dan Kuzin ni bagus untuk wakili pasukan Malaysia, ini adalah berita baik sebab ini akan memberi lagi persaingan kepada skuad King Panggon. Jadi bagi aku,
persaingan sihat dan akan memeningkan kepala Kim Pang-gon untuk memilih pemain-pemain kalau mereka betul-betul layak secara merit. Okay, so tak salah Wan Kuzin sekarang ni berada di St. Louis bersama pasukan St. Louis yang bermain di Division 3 MLS Next Pro tak salah. Dan Wan Kuzri bersama dengan St. Charles juga di Division 3. So okay, kita tinggalkan dulu cerita Wan Kuzin dan Wan Kuzri. Kita masuk bahagian kedua. Kita nak cerita tentang Piala FA yang baru-baru ni KL telah melayakkan diri menentang pasukan Terengganu, tewaskan pasukan Terengganu, dan juga JDT telah membelasah pasukan Selangor untuk layak ke final Piala FA lah. Kita cerita dulu pasal KL City ni. Aku tak nak cerita sangat pasal game. Kalau kita tahu KL City mara dengan penentuan sepakan penalti selepas seri 0-0 selepas 120 minit dan menang di penentuan sepakan penalti 4-2. Dan kita tahu KL sebelum ni secara rekod ni aku nak cerita pasal rekod tak pernah menang lawan Terengganu dalam Piala FA. Dalam Piala FA dalam tempoh masa permainan normal. Tapi rekod KL menang penalti dengan Terengganu adalah sebanyak 3 ke 4 kali lebih kurang. Tak pernah kalah kalau rekod penalti. Kali terakhir tak salah aku dia menang penalti ni 2005 menentang pasukan Terengganu. Macam biasa, secara ringkas, KL banyak bertahan sehabis baik selama 120 minit. Terengganu lebih dominasi tapi KL kental sebagai satu defensive unit yang compact. Tapi apa yang aku nak cerita kat sini adalah bukan pasal game tu, tapi pasal komen Tomislav ataupun ketua jurulatih Terengganu selepas tewas kepada KL. Beliau kecewa dengan beberapa pemain yang tak nak ambil tanggungjawab katanya. Dia cakap banyak pemain takut nak ambil penalti sebab pressure tinggi. Dia kata Faiz Nasir tak nak, Jordan Mintah pun tak nak ambil, Hakimi juga pun tak nak ambil. Jadi dia kecewa yang setengah pemain tak nak ambil tanggungjawab untuk mengambil penalti, takut katanya. Kita tahu Liridon selepas miss penalti tu dikecam teruk. Tapi bila aku dapat tahu yang ada pemain yang mengelak untuk mengambil penalti ni, aku lebih kecewa lah dari segi mentality. Sebab ada pemain yang patutnya, orang kata big game players yang berpengalaman macam Faiz Nasir, tak berani nak ambil penalti sebab tak nak ambil tanggungjawab tu kalau mereka terlepas ataupun miss penalti tu. Mungkin tiada keyakinan dan tak beranilah. Dari sudut jurulatih pula, aku rasa sepatutnya Tomislav tak sepatutnya mendedahkanlah nama-nama yang kata tak nak ambil penalti ni. Sebab aku rasa benda tu sepatutnya stay dalam dressing room ataupun dalam bilik persalinan, supaya dia tak mengganggu emosi pemain, tak mengganggu dressing room tu sendiri. Tapi dari segi persiapan pula, adakah Tomislav ataupun ketua jurulatih Terengganu ni tahu siapa penalty taker yang terbaik mereka ada? Ataupun mungkin dah ada tapi dia bertanyakan juga. Sebab bagi aku, walaupun kau dah ada penalty taker tu ready, kau mesti kena tanya dia orang confident tak untuk shoot kan, untuk ambil penalty tu. Dari segi latihan aku pula tak pasti, mesti ada punya kan latihan penalty, ataupun tak tahulah, mungkin sebelum tu ada ke tak ada kita tak tahu, tapi mesti ada. Takkan tak ada langsung latihan penalty kan. Kapten kat sini juga memainkan peranan penting bagi aku supaya orang kata bagi keyakinan kepada pemain untuk ambil penalty. Tapi itulah, penalty ni sebenarnya 50-50 bagi aku. Memang akan ada situasi yang kau miss, kau ada skor pada hari itu. Jadi bukanlah nak kata bergantung pada nasib, tapi dia bergantung juga pada final detail sebagai persiapan. Ada juga bergantung, macam aku cakap 50-50 kepada nasib juga, tapi persiapan juga kena rapi. So kat sini kita nampak mungkin dari segi pemain memang kita dah kecewa mentaliti macam tu, tapi dari segi persiapan, adakah persiapan pasukan Terengganu untuk ambil penalti ni baik dan lebih detail lah, kita tak tahulah kan. Dan akhir sekali Selangor tewas pada JDT 4-0. Ni benda yang tak terkejut bagi aku, sebab main kat SSI dan JDT adalah favourite. Dan yang paling kagumnya biasalah Arif Aiman. Arif Aiman yang merupakan baru je hat-trick dengan pasukan Harimau Malaya, ataupun 4 gol, menjaringkan hat-trick. Dan gol-gol beliau yang jaringkan, kalau kita tengok banyak improvement daripada Arif Aiman ni. Sebenarnya dulu kita tahu dia sejenis yang memang sebelah luar, cross ataupun assist ataupun lebih laju untuk melakukan larian apa semua. Tapi sekarang finishing dia pun dah banyak berubah dan jadi lebih baik. Jadi benda-benda macam ni aku rasa it is something yang kita patut pujilah Arif Aiman lah. Maksudnya dia banyak masuk ke dalam, banyak mengambil shooting boots dia lebih baik, finishing dia lebih baik kan. Jadi sekarang orang yang nak masuk dengan Arif Aiman ni ataupun nak cuba kekang Arif Aiman ni pun susah, sebab kita tahu dia boleh melarikan bola. Tapi at the same time, kalau kau tak masuk dekat dengan dia boleh shoot daripada jauh. Tapi untuk Selangor pula, ini adalah kali kedua kalah 4-0 musim ni. Bagi aku kecewa sebab
Aku masih tak faham kenapa Selangor masih nak main lagi open game. Sebab kita tahu lawan JDT ni sebenarnya kau tak boleh main open game sangat. Dan kita tahu bila kau main open game, dia akan expose di sebelah bawah sebab kau commit players ke hadapan. Dan kita tengok positioning Quentin Cheng sangat-sangat tinggi. Itu adalah salah satu contoh kenapa defensively Selangor expose lah. Walaupun kita tahu JDT kalau kita main defensif pun ataupun kita main secara compact pun, kita tahu JDT mempunyai senjata untuk menembusi kan. Tapi bila kau main open game, lagi teruk lah kan bagi aku. Akhir sekali aku nak ucapkan tahniah kepada pasukan JDT dan KL City. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menyokong Debat Bola. Follow kami di semua platform, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga follow saya Amin Fuad di TikTok kalau nak konten yang lebih cepat dan lebih personal lah. Terima kasih. Assalamualaikum.